Ini satu keputusan paling menyedihkan untuk Najib. Adakah benar tiada tahanan rumah untuk Najib sebelum PRU 16? Anwar Ibrahim berpandangan bahawa Yang di-Pertuan Agong hanya patut mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib Razak selepas kes Wan MDB yang dihadapinya selesai menjalani perbicaraan di mahkamah. Menegaskan beliau tidak akan sesekali mengenepikan kuasa agung. Perdana Menteri berkata, sornya itu hanya akan dikemukakan jika diminta oleh baginda. Jika Agong meminta nasihat saya akan berkata, Tuanku, lalui proses itu, katanya semasa wawancara dengan Bloomberg di Forum Ekonomi Qatar semalam. Perdana Menteri berpendirian, semua pihak harus menumpukan kepada prosiding Mahkamah Kes Wan MDB yang sedang berjalan berbanding isu tahanan rumah untuk Najib seperti dibangkitkan Mutahhir ini. Pada 1 April lalu, Najib memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah edendum atau titah tambahan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang membenarkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya di rumah. Susulan itu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi memfailkan afidavit selaku saksi kritikal yang mengikrarkan afidavit bagi menyokong permohonan Najib mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah edendum itu. Menerusi afidavit diikrarkan Ahmad Zaid Hamidi pada 9 April, beliau menyatakan telah dimaklumkan mengenai kewujudan titah itu oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika pertemuan di rumahnya di Country Heights, Kajang pada 30 Januari lalu. Meskipun pandangan Anwar berkenan isu tahanan rumah Najib itu hanya merupakan syur jika diminta oleh Agong, bersesuaian pula kes semakan kehakiman berkaitan titah edendum telah pun difailkan di mahkamah. Apa yang dinyatakan Perdana Menteri itu secara umumnya bolehlah disimpulkan sebagai pendirian kerajaan yang mungkin turut akan disampaikan dalam perbicaraan semakan kehakiman nanti. Dengan begitu, pendirian kerajaan artinya kerajaan tidak setuju Najib diberikan tahanan rumah. Dengan itu bolehlah juga difahami kenapa titah edendum itu tidak didedahkan sebelum ini. Najib kini masih ada 4 lagi kes mahkamah berkaitan Wan MDB yang masih berjalan dan belum selesai. Oleh kerana semua perbicaraan itu masih di peringkat awal, sukar untuk menjangka bila ia akan berakhir. Mungkin 3-4 tahun lagi atau barangkali lebih lama daripada itu, barulah ada pengakhiran semua kes tersebut. Berdasarkan pengurangan hukuman yang diberikan kepada Najib oleh Lembaga Pengampunan sebelum ini, tarikh beliau patut dibebaskan daripada penjara ialah pada 23 Ogos 2028. Jika Najib bebas daripada semua pertuduhan mahkamah berkaitan semua 4 kes Wan MDB yang sedang dihadapinya sekarang, keputusannya barangkali hanya akan diketahui dalam tempoh waktu yang tak banyak berbeza dengan tarikhnya keluar penjara. Namun, jika beliau didapati bersalah atas 1 atau ke-4 kes Wan MDB yang sedang dihadapinya, tempo bicara pasti akan menjadi lebih panjang atau seterusnya melibatkan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Artinya, jika pandangan Anwar itu mahu diterima pakai, iaitu Najib hanya patut diberi tahanan rumah selepas kes mahkamah berkaitan Wan MDB yang sedang dihadapinya selesai, ia bermakna detik itu sudah hampir dengan tarikh pembebasan bekas Perdana Menteri itu dari penjara atau boleh jadi ia berlaku selepas 23 Ogos 2028. Yang hampir pasti semua tarikh itu adalah selepas PRU 16. Bermakna lagikah tahanan rumah kepada Najib ketika itu? Ditulis oleh sabudinhussein.com. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku, dan kita jumpa lagi.
Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar cadangkan pertimbang tahanan rumah Najib hanya selepas kes 1MDB selesai. Saudara-saudara sekalian, ada ramai orang yang menggunakan isu ini seakan-akan isu ini boleh membunuh Anwar, tapi kalau anda fikir baik-baik, anda fahami baik-baik apa yang Anwar cakap itu, anda akan faham bahawa Najib memang tiada harapan untuk dapat tahanan di rumah sehingga beliau selesai hukumannya. Kerana seperti yang telah diberikan pertimbangan oleh Ketua Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong pengampunan kepada Najib, Najib telah pun mendapat diskaun hukuman penjara 50% dan kini beliau perlu menjalaninya sekejap sahaja lagi. Berbanding dengan kes 1MDB Najib yang lama lagi, terlalu jauh lagi untuk selesai, bermaksud selagi Najib belum selesai kes itu, sama ada dia bersalah atau tidak, Anwar ataupun kerajaan tidak akan bercadang untuk mempertimbangkan tahanan rumah Najib. Dengan kata yang lain, ada win-win situation di sana. Anwar Ibrahim tidak akan pertimbang tahanan rumah Najib selagi kes 1MDB tidak selesai. Inilah yang sebenarnya disukai oleh rakyat. Kerana ramai rakyat yang bertanya, kalau Najib diberikan pertimbangan tahanan rumah, tiba-tiba beliau kalah pula dalam kes 1MDB yang masih banyak berjalan, apa pula yang akan berlaku? Takkanlah Najib akan terus tinggal di dalam rumah. Bagaimana pula dengan kesalahan baru tersebut kalau dia tidak jatuhi atau didapati bersalah? Itulah persoalannya. Jadi jawapan Anwar Ibrahim ini cukup tepat, padu dan padat. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Datuk Seri Najib Razak perlu melalui proses yang sedang berjalan, termasuk perbicaraan di mahkamah membabitkan kes 1MDB. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika ditanya mengenai pendirian beliau terhadap isu pengampunan Najib, terutama membabitkan titah addendum berkait tahanan di rumah ketika sesi temu bual di Sempena Forum Ekonomi Doha. Beliau bagaimanapun berkata keputusan untuk meringankan hukuman kepada bekas Perdana Menteri itu, termasuk membabitkan tahanan di rumah, terletak pada kuasa yang di-Pertuan Agong. Sama ada beliau perlu dibenarkan menjalani tahanan di rumah. Pendirian kami ketika ini adalah ikuti proses yang sedang berjalan, yaitu kes mahkamah dan biarkan Agong yang putuskan, kata Anwar. Ketika ini ada proses yang sedang berjalan, ada kes membabitkan 1MDB. Dan biarkan proses itu berjalan, kata Anwar Ibrahim lagi. Tambah Anwar lagi, seandainya diminta memberikan pandangan oleh yang di-Pertuan Agong, nasihat beliau juga akan sama. Bermaksud, jika yang di-Pertuan Agong minta pandangan saya akan nasihatkan tuanku untuk ikut proses. Tetapi perlembagaan memberikan kuasa kepada Agong untuk akhirnya membuat keputusan, kata Anwar lagi. Jadi, saya sebagai Perdana Menteri tidak seharusnya mendahului Agong, katanya. Tambah Anwar lagi, Najib mempunyai hak untuk membuat rayuan pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Dan beliau sudah berikan segala bantuan yang mungkin supaya bekas Perdana Menteri itu dilayan secara adil. Dalam kes dihadapi Najib, dia sudah menjalani proses dan kini menjalani hukuman penjara. Sudah tentu beliau ada hak untuk menyeru pengampunan, merayu pengampunan daripada Agong, dan saya nasihat baginda supaya melayaninya seperti mana rakyat Malaysia lain yang turut membuat permohonan sama, katanya. Pada 1 April lalu, Najib 70 tahun memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum atau titah tambahan yang di-Pertuan Agong ke-16. Susulan itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi memfailkan afidavit selaku saksi kritikal yang mengikrarkan afidavit bagi menyokong permohonan Najib mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum itu. Menerusi afidavit diikrarkan Zahid Hamidi, pada 9 April beliau memaklumkan mengenai kewujudan titah itu oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika pertemuan
di rumah Presiden UMNO di Country Heights, Kajang pada 30 Januari lalu. Titah Edindum berkenan supaya bekas Perdana Menteri itu menjalani tempoh pemenjaraan selama 6 tahun di rumah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya isu kali ini paling menarik. Isu tahanan rumah Najib dibincang minggu depan. Wow, ini memang luar biasa menariknya. Adakah Najib akan dapat penahanan rumah atau bagaimana? Isu tahanan rumah membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dijangka dibincangkan lebih lanjut dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pada sidang akbar selepas mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Fahmi bagaimanapun berkata, isu itu tidak dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri tadi yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum ini, Anwar berpandangan yang di Pertuan Agong hanya perlu mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib selepas kes 1MDB dihadapi bekas Perdana Menteri itu selesai. Isu tahanan rumah Najib dibincang minggu depan. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi dalam isu kali ini ialah apabila Azmin Ali pernah kalah 3 kali kepada Amiruddin oleh Adun Bersatu. Pilihan raya kecil PRK Dun Kuala Kubu Bahru secara signifikan lebih kepada pertembungan antara pengerusi Bersatu Selangor, Azmin Ali dan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari. Bekas pengerusi Bersatu Selangor Abdul Rashid Asyari berkata, keputusan PRK itu menyaksikan Azmin tewas buat kali ketiga di tangan Amiruddin. Menurutnya, kekalahan pertama Azmin kepada Amiruddin ialah pada pilihan raya umum ke-15 diikuti pilihan raya negeri dan PRK Kuala Kubu Bahru. PRK Kuala Kubu Bahru sebenarnya pertembungan antara Azmin dan Amiruddin. Jadi sekarang jelas, Amiruddin menang 3 kali, dia mengalahkan si Azmin, kata Adun Selat Kelang itu dalam wawancara bersama Malaysia Kini. Pakatan Harapan berjaya mempertahankan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru Sabtu lalu selepas calonnya Pang Syok Tau hari ini menang dengan pilihan raya. Dalam pilihan raya itu dengan majoriti besar 3,869 undi. Bekas Setiausaha Agung Akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu memperoleh 14,000 undi. Sementara itu, Abdul Rashid berkata faktor calon merupakan penyumbang utama yang menyebabkan Bersatu kalah pada PRK berkenan. Katanya, kontroversi yang menyelubungi calon berhubung isu pendidikan selain kempen ekstrim, PAS turut menyumbang kepada kekalahan Perikatan Nasional. Faktor calon daripada awal calon PN dah ada kontroversi tentang keputusan pendidikan dan sebagainya. Saya juga terkejut dia ada master. Dia dulu dengan saya lama sejak awal penubuhan Bersatu Selangor. Sepanjang masa saya tidak tahu dia ada master. Saya tahu dia ada diploma tapi saya tak tahu dia ada master. Mesti orang tanya mana ijazah. Katanya lagi, saudara-saudara sekalian, berbalik kepada isu Najib, adakah Najib akan dapat tahanan rumah seperti yang dikehendakinya? Ataupun Najib akan terus tinggal di penjara Kajang sehingga kes 1MB beliau dapat diselesaikan? Kerana sama saja, kalau beliau dapat dilepaskan dan dalam tahanan rumah, tetapi kalah lagi di dalam 1MDB, adakah beliau akan terus tinggal di rumah? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar beri jawapan terus terang mengenai kasino kedua, Malaysia tidak perlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak memerlukan idea menubuhkan kasino kedua untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Bercakap kepada Forum Ekonomi Qatar QEF 2024 hari ini, beliau berkata Malaysia kini menumpukan sektor transformasi digital, peralihan tenaga serta
kecerdasan buatan AI. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata semua sektor itu antara lain memadai untuk mendorong pertumbuhan masa depan. Beliau berkata justru di bawah pentadbirannya tiada keperluan untuk lesen kasino kedua di Malaysia. Sama sekali tidak. Malaysia tidak perlu terlibat dalam perniagaan kasino kedua. Kami menumpukan transformasi digital, peralihan tenaga dan AI dan kami percaya ini adalah antara industri yang mencukupi untuk memacu negara ke hadapan, kata Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan moderator Haslinda Amin dalam sesi pleno di Doha. Anwar ditanya sama ada Malaysia mempertimbangkan untuk membenarkan lesen kasino kedua di bawah kerajaan Malaysia Madani. Beliau bagaimanapun menegaskan tidak akan ada kasino di bawah pentadbirannya. Susulan laporan Bloomberg mengenai kasino, Anwar berkata tiada seorang pun wartawan agensi itu ditahan. Mahupun operasi media terbabit disekat. Katanya beliau hanya mahu fokus ke hadapan. Selepas ini, isu 3R tak boleh main dalam kempen. Timbalan Perdana Menteri dedah intipati MOU untuk PN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof hari ini mendedahkan bahawa beberapa intipati dalam memorandum persefahaman MOU yang perlu ditandatangani pembangkang sebelum kerajaan menyalurkan peruntukan kepada blok itu. Walaupun tidak banyak yang dikongsikan, namun syarat paling yang dinantikan semua pihak adalah larangan menggunakan isu 3R iaitu agama, kaum dan raja. Kata Fadilah, perincian selebihnya sedang dimuktamadkan untuk diserahkan kepada majlis tertinggi semua parti politik dalam kerajaan serta pembangkang untuk diluluskan. Kita masih memperincikan draft, tetapi gambaran MOU sudah saya berikan apa kandungannya, iaitu pertama, untuk fokus supaya semua ahli parlimen ini melihat bagaimana untuk membangunkan dan memulihkan ekonomi negara. Kedua, untuk memastikan kestabilan supaya kita dapat menarik seramai mungkin pelancong dan mengekalkan perkara yang boleh menyebabkan perpecahan. Dan mengelakkan perkara yang boleh menyebabkan perpecahan. Mengelakkan perkara yang boleh menyebabkan perpecahan, 3R, iaitu raja, bangsa, agama dan sebagainya, katanya lagi. Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini pada dasarnya bersetuju mengagihkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang tetapi mahu MOU di antara kedua-dua pihak dirangka terlebih dahulu. Bagaimanapun, Perikatan Nasional PN memaklumkan akan membuat keputusan selepas meneliti terlebih dahulu syarat dalam draft MOU yang sedang disiapkan kerajaan. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kabar semalam yang hangat, 5 adun dikatakan bakal ditahan oleh SPRM, akhirnya ada jawapan. Kabar 5 adun Perlis bakal ditahan, SPRM akhirnya tampil, buka mulut dan buka cerita. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, tampil bersuara. Susulan laporan mendakwa, 5 adun di Perlis bakal ditahan dalam masa terdekat. Menurut Pengarah Kanan Bahagian Operasi Khas SPRM, Datuk Azmi Kamarul Zaman, dakwaan itu buat masa ini adalah tidak betul. Semalam Harapan Daily melaporkan identiti 5 wakil rakyat daripada PAS dan Bersatu didakwa telah disebut anak Menteri Besar Polis ketika siasatan SPRM. Sekumpulan anggota SPRM juga dilaporkan sudah berada di negeri itu selepas mendapat maklumat baharu. Azmi bagaimanapun turut menafikan kedua-dua perkara itu. Buat masa ini, dakwaan tersebut tidak betul, katanya menurut Sinar Harian. Sementara itu, kertas siasatan berkaitan salah guna kuasa
dan penyelewengan membabitkan anak kepada Menteri Besar Perlis serta beberapa individu lain sedang dilengkapkan. SPRM menjangkakan hasil siasatan diperoleh pada minggu hadapan. Terdahulu sebelum itu, tular di media sosial mengatakan bahawa 5 adun di Perlis didakwa bakal ditahan SPRM dalam masa yang terdekat. Laporan itu telah mengejutkan ramai orang dan pelbagai spekulasi mula timbul, terutamanya spekulasi berkaitan dengan Menteri Besar Perlis dan juga anak Menteri Besar Perlis itu. Sehingga ada yang mula berteka-teki, sehingga ada yang mula menjangka, sehingga ada yang mula meramal, ada yang sehingga ramalan mereka itu keterlaluan, dan ada yang kata Perikatan Nasional di Perlis mungkin sudah sampai ke tahap akhirnya. Seorang pemimpin politik kanan di Perlis mendakwa 5 adun di negeri itu bakal ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam masa terdekat. Ia susulan penahanan anak kepada Menteri Besar Perlis yang ditahan agensi itu hujung April lalu atas dakwaan membuat tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan berjumlah RM600,000. Ketika dihubungi Harapan Daily, ahli politik itu mendakwa identiti 5 adun telah disebut sendiri oleh anak Menteri Besar Perlis Syafiq ketika siasatan oleh SPRM. Ahli politik dari Parti Kerajaan Perpaduan itu memberitahu dia peroleh maklumat tersebut dari sumber terdekat yang boleh dipercayai. Namun bila ditanya adakah sumber itu dari pegawai SPRM, dia menafikan. 5 wakil rakyat itu dipercayai pemimpin daripada PAS dan Bersatu. Beberapa pegawai SPRM turut dikatakan sudah berada di negeri itu bagi melakukan siasatan. Kata ahli politik berkenaan, isu tersebut memang sudah menjadi kecoh di Perlis. SPRM ramai sekarang dekat Perlis. Pegawai berkeliaran di sana sini, di sini sebab macam-macam sumber mereka dapat, kata laporan itu. Inilah yang sedang menjadi bualan ramai, katanya kepada Harapan Daily. Dakwanya ketika ini sedang berlaku pertukaran pegawai kanan kerajaan dengan drastik selepas beberapa pegawai turut ditahan dalam kes pemalsuan dokumen. Kebetulan pun Perlis sekarang ini pertukaran pegawai kanan kerajaan sedang berlaku dengan drastik. Setiausaha kerajaan negeri pun akan ditukar menurutnya. Untuk rekod, siasatan SPRM ke atas anak Menteri Besar Perlis turut membabitkan pemalsuan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia. Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, yang mendakwa telah membekalkan air kepada Raja Perlis dengan keseluruhan kos berjumlah RM19,505.10. Namun sebenarnya tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail seperti mana butiran dokumen berkenaan. Muhammad Syukri Ramli turut disiasat SPRM susulan dakwaan salah guna kuasa memberi projek kepada anaknya yang memonopoli projek bekalan perkhidmatan dan kerja penyelenggaraan menggunakan 15 syarikat. Macam-macam orang cakap pasal politik Perlis kebelakangan ini. Tiba-tiba hangat sehangat El Nino. Hang pa jangan tanya saya apa-apa sebab jawapan standard saya ialah apa-apa nak jadi dalam politik Perlis ini kita akan lebih jelas dalam tempoh sebulan ini, katanya. Pecahan wakil rakyat di Perlis terdiri daripada 9 PAS, 4 Bersatu dan 1 PKR. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terbaru mengejutkan kita semua, laporan menulis Tuan Ibrahim melanggar pandangan Presiden PAS sendiri. Apa cerita sehingga Tuan Ibrahim ditulis sebagai melanggar pandangan Presiden PAS sendiri? Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS, menyifatkan tiada keperluan untuk menambah ahli Dewan Undangan Negeri adun di Pahang. Kalau sekadar lantik untuk menyokong, saya fikir kerajaan sudah kuat. Tak ada keperluan.
Lebih baik dana itu digunakan untuk pembangunan negeri dan perkara yang penting itu yang kita bahaskan. Katanya menurut satu video yang dimuat naik di sebuah portal berita hari ini. Beliau memberikan komen itu kepada media selepas Dewan Undangan Negeri Dun Pahang meluluskan usul Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail untuk melantik adun lantikan pada 13 Mei lalu. Beliau yang juga adun ceka turut mengakui bahawa semua segmen mempunyai exco yang mewakili, namun menyifatkan ianya lain jika ada wakil daripada orang asal. Itu berbeza persepsi dia daripada exco dan orang asal lain. Demikian juga kalau kita tengok golongan orang kurang upaya OKU, profesional yang boleh mewakili dalam konteks pembangunan. Sebab itu kami lihat pertamanya tiada keperluan untuk menambah adun. Sebab tambah ini sebagaimana disebut Saudara Hamdan, 1.5 juta itu baru emolumen, belum masuk lagi peruntukan, ujar beliau lagi. Hari ini juga kita digemparkan dengan arahan daripada Anwar Ibrahim yang pastinya mengejutkan kita tapi memberikan kegembiraan kepada generasi akan datang. Anwar mengarahkan 100 pokok baharu perlu ditanam bagi setiap pohon yang ditebang. Kita sebagai generasi yang tinggal di Malaysia ini, kita bersetuju bahkan kita amat mengalu-alukan tindakan tegas daripada Anwar Ibrahim seperti itu. Betullah kita mengharapkan 1 pohon ditebang perlu diganti dengan 100 pohon baharu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan 100 pokok baharu ditanam semula bagi menggantikan pokok lama yang ditembang di Kuala Lumpur. Arahan itu hadir selepas berlaku beberapa kejadian pokok tumbang di sekitar ibu negara sehingga ada yang terkorban. Anwar mengeluarkan arahan tersebut menerusi hantaran di platform X. Saya telah memberi arahan kepada Datuk Bandar iaitu bagi setiap pohon yang terpaksa dipotong, 100 pokok baharu wajib ditanam semula, katanya. Terdahulu, Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengarahkan agar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menebang pokok-pokok yang berisiko tinggi. Pada masa yang sama, DBKL juga diarahkan menambah baik pelan pengurusan pokok rendang dan menyediakan garis panduan baharu berkaitan pokok berusia atau berisiko tinggi. Saudara-saudara sekalian, penjawat awam ditahan selepas ditahan salah guna jawatan kerana meluluskan RM12,000 untuk kegunaan diri. Seorang penjawat awam di Seremban ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disaki menyalahgunakan jawatannya untuk memohon dan meluluskan dana berjumlah RM12,000 untuk kepentingan dirinya. Suspek lelaki yang berusia 44 tahun itu ditahan kira-kira jam 7 malam semalam ketika hadir di pejabat SPRM Negeri Sembilan. SPRM menahan seorang lelaki penjawat awam kerana disaki menyalahguna kedudukannya dengan membuat permohonan dan meluluskan pinjaman wang pada 2023. Ia untuk tujuan pendahuluan bagi kerja membaik pulih pusat mengumpul getah sebanyak RM12,000 melalui dana daripada Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Rancangan JKKR untuk kepentingan dirinya. Sumber itu berkata permohonan reman terhadap suspek dilakukan di Mahkamah Magistrate Sivil pagi ini. Suspek dibenarkan reman selama tempoh 7 hari bermula hari ini sehingga 21 Mei dan ditempatkan di lokap SPRM Negeri Sembilan sementara siasatan dijalankan lapor BH. Sementara itu, dakwaan penahanan tersebut disahkan pengarah SPRM Negeri Sembilan, Aukok Ahmad Taufik Putra Awang Ismail, yang memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah keputusan PRKKKB akan dibatalkan dan adakah pilihan raya semula akan dibuat? Ini terjadi apabila
Mengikut satu laporan dalam Majority.com, Perikatan Nasional mau hantar petisyen kepada SPR cabar kemenangan PH di KKB. Perikatan Nasional akan memfailkan petisyen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai keputusan pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru jika mempunyai alasan yang mencukupi. Dengan penerangan ini, laporan ini, maka adakah kalau mempunyai cukup bukti, Perikatan Nasional berani mencabarnya? Dan adakah dengan itu akan menyebabkan keputusan PRK KKB dibatalkan? Ramai netizen yang tidak bersetuju kalau itu dibatalkan kerana kata mereka ia boleh menyebabkan kerugian kepada wang rakyat. Kata mereka tunggulah pilihan raya akan datang. Menurut Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Faizal Azu, pihaknya pasti akan mengambil tindakan selanjutnya selepas mereka mendakwa Pakatan Harapan menyalahgunakan kuasa dalam PRK kali ini. Kami akan lihat apa yang kami boleh buat dan semestinya kami akan ambil tindakan lanjut, katanya ketika sidang akbar di Pusat Operasi PN Batangkali pada Sabtu yang lepas. Sebelum ini, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendakwa Pakatan Harapan menyalahgunakan aset kerajaan untuk dijadikan sebagai jentera kempen pada PRK tersebut dan mereka akan menghantar petisyen seandainya Perikatan Nasional kalah. Dan jangkaan petisyen itu akan dihantar boleh berlaku kerana PH berjaya mengekalkan kerusi di Kuala Kubu Bahru apabila Pang Syok Tau menang dengan undi sebanyak 14,000. Dia menewaskan calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud yang meraih 10,131 undi serta Nyau Kizin bebas serta Hafiza Zainuddin Parti Rakyat Malaysia PRM. Dengan kedua-duanya cuma mampu memperoleh 188 dengan 152 undi. Dalam masa yang sama, Faizal menerima kekalahan tersebut dan menyatakan Perikatan Nasional akan bekerja lebih keras bagi memenangi pilihan raya akan datang. Faizal berkata jumlah keluar mengundi yang kurang turut memberi kesan kepada keputusan PRK kali ini. Kita mendapati kumpulan terutamanya golongan yang bekerja di luar tidak mengambil kesempatan kali ini untuk pulang mengundi, katanya. Kita lihat di situ ada peratusan yang rendah. Kalau dari segi boikot, saya lihat lebih kepada pihak yang sebelah sana yang kita lihat. Peratusan keluar mengundi juga kurang dalam 61% saja. Kami menerima keputusan itu dan akan bekerja lebih keras pada masa akan datang, katanya. InsyaAllah kami akan kembali semula di Kuala Kubu Bahru, ujar Faizal lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan ini adakah Perikatan Nasional benar-benar berani mencabar keputusan ini melalui petisyen dan benarkah mereka mempunyai bukti? Kalau tiada, maknanya itu hanya satu provokasi dan propaganda murahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi.